Bertemu kembali rentasan berita edisi 885, saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Apa kepentingan Airport Subang? Wujudkah pelan jangka panjang KPM untuk masa depan? Rakyat pasti tahu siapa sebenarnya Jahil Murakkab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ingat lagi tak? Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali semasa berkempen pada 23 Ogos 2020 dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Slim berkata, nasib baik Pakatan Harapan tak memerintah lagi kalau tak lagi ramai orang mati sebab COVID-19. Beliau seterusnya berbohong bahawa bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng enggan menyalurkan peruntukan yang cukup untuk menangani pandemik tersebut. Kenyataan tersebut disanggah oleh bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Beliau menegaskan tiada kematian direkodkan ketika beliau menerajui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kata Zulkifli ketika beliau meninggalkan kementerian pada 24 Februari 2020, terdapat 2 kes yang masih dirawat daripada 24 kes positif. Apa juga tuduhan dan kepalsuan yang cuba diulangi Perikatan Nasional, khususnya Menteri MITI ini adalah pembohongan yang rakyat perlu tahu adalah sangat dahsyat, kata ahli Parlimen Kuala Selangor itu. Sementara itu, Guan Eng berkata ketika pemerintahan Pakatan Harapan, kerajaan telah menyalurkan peruntukan berjumlah 20 bilion ringgit bagi pakej rangsangan ekonomi. Kenapa Jom Channel ungkit kenyataan Menteri Tebuk Atap ini? Kerana sekarang mereka sudah gagal secara mutlak. Bukan sahaja Perikatan Nasional gagal membendung COVID-19, malah Azmin Ali sendiri gagal sebagai menteri yang ditugaskan memperbaiki ekonomi negara. Ekonomi Malaysia merudum. Pelabur lari ke negara-negara jiran. Pakej bantuan seperti 150,000 tablet untuk kegunaan murid-murid sekolah tidak juga kesampaian. Rakyat dikenakan hukuman yang berat kerana melanggar prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tetapi, golongan kayangan yang terang-terang melanggar SOP tersebut tiada sebarang tindakan. Ini termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad, yang mendakwa beliau dilantik sebagai ikon integriti oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Selain daripada itu, cabutan khas 4 nombor ekor dinaikkan menjadi 22 kali berbanding 8 kali di zaman pentadbiran Pakatan Harapan. Menurut Pengarah Pendidikan Politik DAP Liu Ching Tong, pelaksanaan PKP 3.0 sebagai bukti kegagalan kerajaan dalam mengawal penularan wabak tersebut. Terima kasih Datuk Seri Ismail Sabri kerana mengakui kegagalan kerajaan Perikatan Nasional dalam menangani wabak COVID-19. PKP 3.0 boleh dielakkan jika ujian saringan dilakukan secara besar-besaran pada peringkat awal, ujarnya dalam kenyataan di Facebook baru-baru ini. Malah kerajaan Perikatan Nasional juga gagal mengawal selia program imunisasi di seluruh negara apabila pihak yang tidak sepatutnya menerima suntikan lebih dahulu daripada mereka yang berisiko. Itulah yang dilakukan oleh kerajaan Pahang apabila diberitakan pekerja di 56 hotel di Pahang termasuk di Genting Highlands telah menerima suntikan vaksin dos pertama. Kejadian ini disahkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Dia berkata, keputusan untuk memvaksinasi pekerja industri pelancongan lebih awal daripada kelompok berisiko lainnya dibuat oleh Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Negeri Pahang. Khairi berkata keputusan untuk menyenaraikan kumpulan awal penerima vaksin adalah di bawah bidang selia JKJAV atau Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin Persekutuan, bukan negeri-negeri. Keputusan mengenai siapa penerima fasa 1 program imunisasi COVID-19 kebangsaan perlu mengikuti garis panduan penetapan senarai barisan petugas hadapan yang diterbitkan JKJAV pada 1 Mac, katanya dalam satu kenyataan. Pemimpin PAS pula berteriak kononnya mempertahankan integriti, tidak mengikut pendekatan Machiavelli yang menghalalkan cara.
tetapi Presiden PAS sendiri yang memegang jawatan Duta Khas ke Timur Tengah yang tugasnya antara lain menarik pelabur dari negara berkenaan turut gagal 100%. Beliau tanpa rasa malu dan segan silu mengumpamakan golongan yang merayu darurat ditamatkan itu seperti puak pelampau suicide bombers yang tidak mementingkan nyawa manusia asalkan mencapai matlamat politik untuk mendapat kuasa. Sedangkan, kata Khalid Abdul Samad yang mengetuai jawatan kuasa rayuan penamatan proklamasi darurat, Hadi umpama seorang yang memakai baju ajaib seperti Maharaja dalam dongeng Inggeris The Emperor's New Clothes. Maka semua memuji baju Maharaja kononnya cantik dan begitu halus tenunannya serta indah coraknya. Maka Maharaja berasa begitu bangga terus menayangkan baju baharunya di khalayak dalam keadaan dirinya sedang telanjang bulat, ujar Khalid. Khalid berkata, setakat ini pelaksanaan PKP tidak ada kena-mengena dengan proklamasi darurat. Akta darurat diperlukan oleh kerajaan Tebuk Atap hanya untuk mengeluarkan wang dari kumpulan wang amanah negara KWAN. Kononnya bagi urusan membendung COVID-19. Menerusi darurat, Kerajaan Perikatan Nasional mendapat kuasa mutlak. Malangnya, dengan kuasa mutlak itu maka lahirlah kegagalan mutlak. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata sebarang cadangan untuk membangunkan semula lapangan terbang Subang masih pada peringkat awal dan belum ada keputusan dibuat mengenainya. Lapor Berita Harian. Menurut beliau, lapangan terbang Subang merupakan satu lokasi kemudahan penting dan pusat bandar utama bagi penduduk Lembah Kelang. Jadi sudah pasti ia memerlukan perhatian dan pertimbangan yang baik demi masa depan lanskap penerbangan negara yang lebih meluas. Justru adalah menjadi kebiasaan bagi pasaran untuk mengemukakan kertas cadangan kepada pihak kerajaan melalui kementerian berkaitan bagi mengembangkan aset baharu atau sedia ada. Katanya dalam kenyataan seperti dipetik. Terdahulu Akhbar The Vibes pada 6 Mei melaporkan ahli penjagaan Tan Sri Desmond Lim Siu Chun merancang untuk mengambil alih lapangan terbang antarabangsa Subang. Untuk milik penuh WCT Holdings Berhad Subang Skypark Sdn Bhd SSSB dikatakan sedang mengusulkan melalui Kementerian Pengangkutan untuk memasuki konsesi baharu bagi pengoperasian seluruh kawasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah sehingga 2092 menjadikannya sebagai lapangan terbang bandar. SSSB menganggarkan jumlah 3.7 bilion ringgit pelaburan awal tanpa menggunakan dana kerajaan. 1.7 bilion ringgit akan digunakan untuk terminal penumpang dan terminal eksekutif pada tahun 2027, sementara 2 bilion ringgit akan dibelanjakan dalam 10 tahun akan datang. SSSB juga mengatakan pihaknya akan merundingkan pampasan yang adil kepada pemilik Malaysia Airports Holdings Berhad atau MAHB dan pakar penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih Airport Sdn Bhd untuk mengosongkan lapangan terbang. Namun penghuni lain disebut akan terus menggunakan kemudahan mereka termasuk khazanah, menara kawalan atau CAAM, polis Diraja Malaysia PDRM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Setelah satu negara kecoh dengan kritikan, WCT Holdings Berhad berkata anak syarikatnya mencadangkan konsesi semula bukannya mengambil alih lapangan terbang antarabangsa Subang atau lapangan terbang Abdul Aziz Shah seperti dilaporkan beberapa media. Dalam pemfailan kepada Bursa Malaysia, WCT Holdings yang dimiliki Tycoon Desmond Lim berkata Subang Skypark Sdn Bhd akan mengendalikan lapangan terbang itu di bawah pajakan dengan kerajaan akan terus memiliki tanah itu dan lapangan terbang terbabit. Menurut WCT, penyerahan kertas konsep kepada kementerian berkaitan ialah amalan biasa kerana syarikat itu sentiasa proaktif dalam mencari peluang perniagaan baharu. Cadangan itu kini di peringkat kertas konsep yang diserahkan SSSB kepada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Keuangan serta Kementerian Tenaga dan Sumber Asli pada 1 Mac lalu. Katanya seperti dipetik bernama. Alkisahnya, Kementerian Pengangkutan dan WCT umpama kembar siam yang serupa hujahnya. Tak kira apa istilah yang digunakan, ia tetap meletakkan harta milik negara itu di tangan pihak swasta yang didorong oleh keuntungan semata-mata. Isunya di sini, kenapa pengambil alihan konsesi ini harus ditentang? Landasan lapangan terbang antarabangsa Subang sepanjang lebih 3,500 meter membolehkan pesawat supersonik mendarat. Pesawat Concorde Air France pernah mendarat pada tahun 1988.
Kini, ia satu-satunya lapangan terbang dalam bandar yang mempunyai akses kepada TUDM dan PDRM untuk kemudahan pemindahan dengan kemudahan pendaratan automatik atau Electronic Guidance seperti Instrument Landing System atau ILS. Menurut sumber, lapangan terbang ini yang paling sesuai untuk pasukan Special Operations Force kerana memiliki fasiliti ground radar untuk Strategic Air Defence. Selain itu, ia juga digunakan untuk perkhidmatan ambulan udara yang paling hampir dengan Lembah Kelang. Untuk rekod, Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Sungai Besi ditutup pada 30 November 2011 gara-gara pemindahan tanah seluas 196.6 hektar itu kepada 1MDB yang kini muflis. Operasi Pangkalan Udara TUDM dipindahkan ke Pangkalan Udara Sendayan Negeri Sembilan. Maknanya, lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Subang itu bukan semata-mata sebuah lapangan terbang antarabangsa. Ia juga merupakan sebuah fasiliti canggih yang digunakan oleh Angkatan Keselamatan Negara dan beberapa pihak lain. Takkan selepas TUDM dicampak ke Sendayan, tentera kita harus jadi penyewa kepada seorang taikun. Tolong jelaskan operasionalnya jika cadangan taikun ini diterima. Justru sebarang pemindahan konsesi untuk dioperasi oleh pihak 100% swasta tidak boleh diterima sama sekali. Ia umpama meletakkan sekuriti dan keselamatan negara di bawah penyeliaan seorang taikun yang hanya mahu mencari keuntungan. Kegagalan mutlak Kerajaan Perikatan Nasional termasuk dalam Tadbir Urus Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Ingat lagi tak bagaimana Menteri Pendidikan Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik disindir berbulan-bulan hanya kerana mengubah kasut murid daripada putih kepada hitam. Perubahan itu tidak menyusahkan sesiapa pun kerana ia tidak dilaksanakan secara mendadak berbanding dengan arahan daripada Datuk Muhammad Razi Muhammad Jidin yang flip-flop kluk-klek di saat-saat akhir. Kini KPM mengulangi arahan flip-flop yang sinonim dengan Muhammad Razi. KPM telah mengumumkan bahawa selepas cuti Hari Raya Aidilfitri, semua sekolah di seluruh Malaysia akan ditutup dalam proses pembelajaran akan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Jabatan Kuasa Pendidikan Pakatan Harapan JPPH mengecam tindakan tersebut yang dilakukan tanpa adanya apa-apa pendekatan lebih kreatif dan luar kotak dalam berhadapan dengan pembelajaran di kala pandemik. KPM dilihat hanya bertindak secara knee-jerk reaction tanpa mempunyai pelan jangka masa panjang, pelan kecemasan atau contingency plan dan jauh sekali dari pendekatan yang lebih kreatif terutama dalam menghadapi suasana kemiskinan digital dan kesenjangan akses kepada pendidikan dalam talian. Menurut JPPH, perkara ini telah menimbulkan kegusaran ramai pihak, terutamanya ibu bapa dan juga para guru. Antara isu yang disuarakan ibu bapa dan guru termasuk pertama, penutupan sekolah secara pukul rata. Mereka berpendapat penutupan sekolah secara pukul rata di seluruh negara selepas cuti Aidilfitri tanpa bersandarkan kepada sains dan data untuk mengenal pasti hotspot COVID-19, menyukarkan dan membantu penyelarasan kerja pentadbiran di sekolah dan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Guru tak sempat membuat persediaan dan murid hilang tumpuan. Yang kedua, masalah peranti dan capaian internet. Dalam hubungan ini, JPPH terus membangkitkan status program pemberian 150,000 peranti yang diumumkan 6 November tahun lalu dan kesungguhan kerajaan dalam meningkatkan capaian internet di kawasan luar bandar. Jelas, tiada pelan alternatif untuk menangani keciciran pelajaran. Yang ketiga, bebanan para guru. Guru-guru terpaksa berhadapan dengan laptop sepanjang hari seperti duduk dalam kelas. Meskipun persediaan untuk PDPR lebih mencabar dan kompleks berbanding kaedah bersemuka. Lebih malang lagi, mereka terpaksa mengeluarkan duit sendiri untuk membeli data tambahan, membeli alat bantu mengajar dan lain-lain keperluan untuk PDPR selain berkongsi data untuk anak-anak mereka sendiri belajar, kata JPPH. Yang keempat, pelajar-pelajar SPM tahun 2021. Prestasi pelajar-pelajar SPM tahun ini terjejas teruk dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Oleh kerana tiada PDPR yang tersusun, mereka seolah-olah kehilangan 2 tahun pembelajaran. Kesimpulannya, guru, murid dan ibu bapa menjadi mangsa menteri dan timbalan menteri yang tidak cekap. JPPH yang terdiri daripada pengerusinya, Dr. Mazli Malik dan Wakil Komponen Pakatan Harapan, Nik Nazmini Ahmad, Teo Ni Ching dan Datuk Dr. Hassan Baharom dari Parti Amanah Negara
berpendapat sikap lengah membuat keputusan, berdiam diri dan bertindak tanpa mengambil kira pandangan rakyat dan pemegang taruh oleh KPM perlu diberikan titik noktah demi masa depan pendidikan anak bangsa. Justru mereka menggesa Razi Jidin dan kedua-dua timbalannya, Datuk Dr. Mah Hang Sun dan Muslimin Yahya untuk bertindak proaktif melakukan libat urus dengan pelbagai pihak berkepentingan untuk memperbaiki keadaan. Jangan hanya duduk di singgah sana seolah-olah semua baik-baik sahaja, seperti makan gaji buta. Jangan sorokkan kepala ke dalam pasir dengan tanggapan apabila berdiam diri, semua masalah akan pergi. Bacalah cadangan JPPH dengan teliti. Sebaliknya, jika tak tahu buat kerja, senang cerita, letak saja jawatan. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata doktrin pengasingan kuasa ialah satu perkara yang dilaksanakan dalam pentadbiran dan pengurusan secara khusus dalam lapangan masing-masing tanpa berlaku gangguan terhadap tugasnya. Menurut beliau, setiap badan wajib mengikut dasar kerajaan dan bergerak berdasarkan polisi yang telah ditentukan oleh kerajaan yang memerintah. Katanya, konsep pengasingan kuasa merupakan satu doktrin pemerintahan secara demokrasi yang mengasingkan urusan hal ehwal negara kepada tiga badan utama iaitu pemerintah, perundangan dan juga kehakiman. Isu ini menjadi perbincangan yang hangat dalam media perdana dan media sosial sehingga menimbulkan kecelaruan apabila mereka yang jahil mendedahkan sifat jahil murakkab, jahil yang amat sangat, ujarnya dalam tulisan di Facebook. Beliau berkata sekiranya parti yang memerintah bertukar, maka mereka yang dilantik juga mesti ditukar. Namun jika tiada pertukaran, kata Hadi, mengikut peraturan pegawai yang dikekalkan itu mestilah mengikut arahan kerajaan yang dikuasai oleh parti yang memerintah, walaupun mereka tidak menyokong parti yang menjadi kerajaan. Jika mereka merasa tidak selesa dengan kerajaan yang bukan daripada parti yang disokong olehnya, secara moral, mereka boleh sahaja meletakkan jawatan dan tidak memegang jawatan mengikut kemahuannya. Begitulah mereka yang menyokong Pakatan Harapan yang berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional tiba-tiba mengikut arahan Pakatan Harapan yang sudah tidak menjadi kerajaan lagi, tegas Hadi. Seperti biasa, berjela-jela Hadi memetik firman Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah bagi menyokong hujahnya selaras dengan perasaan syok sendirinya bahawa beliau bukan dari kalangan jahil murakkab. Apabila pihak yang paling berkuasa berkewajipan melantik seseorang individu, maka mereka juga berhak untuk bertindak sekiranya terdapat salah laku. Begitu juga anggota dalam kerajaan. Semua pihak berperanan mengukuhkan kerajaan dan negara yang satu dengan penyelarasan, bukannya dengan menimbulkan kecelaruan dan percanggahan antara satu sama lain dalam mengurus dan mentadbir, tegasnya. Menurut Hadi lagi, ketua negara adalah bertanggungjawab memantau setiap perjalanan jentera kerajaan dalam semua kementerian dan jabatan serta berhak campur tangan, yakni semak dan imbang apabila berlakunya penyelewengan dan salah laku. Campur tangan dalam erti kata mengenakan pelbagai tindakan disiplin, bukannya campur tangan dalam urusan pentadbiran yang betul, kata Hadi. Beliau memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud maka ketua negara adalah pengawas. Dia akan disoal berkenaan urusan rakyatnya. Riwayat Abu Khari 2409. Mengulas hadis tersebut, Hadi berkata pembahagian tugas dan kuasa antara ketiga-tiga badan tersebut bukanlah bermakna melepaskan peranan masing-masing seperti tali yang putus sebebas-bebasnya. Hadis silap. Satu kesilapan besar. Perlu diingat, di Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan ketua negara. Beliau hanya ketua kerajaan. Ketua negara ialah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baginda sudah bertitah, Parlimen boleh bersidang dalam tempoh darurat berkuasa. Namun Muhyiddin ingkar titah ketua negara. Dan jelas, Hadi menyokong keingkaran tersebut. Al-Qasar ayat 26 yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling baik untuk kamu ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Tepuk dada, tanya hati nurani. Sudahkah anda menunaikan amanah dan tanggungjawab sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah sejak setahun lalu? Rakyat tak nampak langsung apa hasilnya. Bandingkan dengan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado. Beliau berusaha membersihkan Polis Diraja Malaysia daripada saki-baki kartel yang bersekongkol dengan pelbagai jenayah dan menolak rasuah. Jelas, Abdul Hamid bekerja bertukus lumus. Anda pula buat apa setelah diberi jawatan oleh pemerintah? Wajarkah seorang yang bersekongkol dengan puluhan kata-kata politik yang diragui integritinya oleh bekas Ketua Polis Negara mengajar rakyat tentang konsep pengasingan kuasa? Sedangkan dirinya sendiri tidak jelas apa peranan dan fungsi setiap badan dalam tiga cabang utama pengasingan kuasa yang diperlukan untuk menghidupkan sistem demokrasi Parlimen berperwakilan. Rakyat tahu siapa sebenarnya yang jahil murakkab itu kerana rakyat sentiasa memerhati.
Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.